Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah pada malam ni kita sambung tazkirah, peringatan kita tentang balasan orang yang menderhakai ibu bapa daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni orang sibuk untuk sambut tahun baru. Sebenarnya tahun baru bagi umat Islam ni bukan malam ni, tapi kita dimomok-momokkan sehingga kan orang sedar bahawa nak buat satu perubahan hidup ni bila kena tunggu malam tahun baru. Duduk kira umur hari ni 60, esok 61, ataupun hari ni 62, esok 63. Malam ni 63. Tak ada dah. Kalau 63 ni kok ada dah lah dah. Orang panggil dia 63, orang panggil apa? Hadiah pun apa? Nak masuk 64 dah. Tapi orang hok 30 jangan koyak pula rasa panjang umur. Tapi nak bagi tahu semakin lama kita hidup semakin dekat dengan kematian. Itulah. Jadi malam ni peringatan kepada kita. Saya dah pasti kat mana, saya ambil sikitlah. Tuan-tuan pun tak tahu kat mana dah. Kalau saya buat menawak pun percaya je. Jadi sebenarnya kita nak masuk tahun baru ni, saya ambil nak habis sikit lah. Marah tak saya sebut tahun baru nak marah-marah Tapi kalau tuan-tuan kita nak marah tak, apa pun dia tahun baru apa panggil guna bulan-bulan orang putih ni tak, Masihi ni, kita kan orang Islam, gunalah bulan-bulan Islam. Kita tanya ya bulan Islam, dia tak nak jawab. Tak? Sekurang-kurang kita tahulah bulan Islam kita start daripada bulan apa sampai ke bulan apa. Ni umur 40, tanya bulan Islam Ramadan ingat. Syawal. Tak? Orang lain tak ingat sekarang. Jadi sama sikit. Namun kata pengarang, qala muallif rahimahullahu taala, terdapat satu kisah daripada orang soleh, orang yang soleh, ia berkata, aku berjalan di tanah perkuburan pada satu malam, maka aku lihat satu kubur sedang mengeluarkan asap yang terlalu banyak. Lalu aku berhenti melihat kepadanya. Tiba-tiba waktu itu terbelah dan keluar daripadanya seorang manusia, terlalu hitam mukanya dan pada tangannya ada tongkat daripada besi. Di hadapannya seekor keldai memalu, yang memukul atas kepalanya, dan keldai itu berteriak kuat. Kemudian keldai tersebut ditarik ke dalam kubur dengan rantai besi daripada api neraka. Maka masuklah kedua-duanya, lalu tertutup kuburnya.
Seterusnya aku berjalan dan tiba-tiba aku bertemu seorang perempuan dan aku bertanya kepadanya mengenai kejadian demikian itu. Perempuan itu berkata, inilah orang yang berzina. Inilah orang yang berzina, minum arak dan mencemuh ibu bapanya, serta ia berkata, berteriaklah engkau seperti aku tak kala mati. Maka dijadikannya oleh Allah Subhanahu wa taala keldai dan mendapat seksa itu pada setiap malam. Ini balasan orang yang derhaka kepada ibu bapa dia. Sebab apa dia nisbah kepada keldai ni? Antara dibahas, suara yang paling buruk di atas muka bumi ni adalah suara keldai. Kita duk tahu babi je buruk kali tak? Orang Melayu kita orang panggil babi marah, panggil keldai marah. Saya rasa keldai tu molek sikit pada babi. Oleh itu aku berlindung kepada Allah. Ni pengarang sebut. Bila kita ni dengar benda-benda dok molek, kita kena sebut na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita dengan keluarga kita daripada perkara-perkara yang tak baik. Oleh itu pengarang sebut, aku berlindung kepada Allah daripada perbuatan ini, perbuatan isi neraka. Perbuatan-perbuatan tadi, zina, minum arak, mencemuh ibu bapa dia adalah apa? Isi-isi neraka. Mengapa disebut isi neraka? Kerana orang-orang ni ada, na'udzubillah lah, orang-orang ni ia menjadi bahan-bahan bakaran api neraka. Allahu Akbar. Bahan-bahan bakaran, antara dia apa? Batu-batu tak? Antara dia adalah manusia menjadi bahan bakaran api neraka. Tuan-tuan, cuba kita fikir sejenak, sempena kita nak masuk 2022 ni tak? Berapa banyak nikmat yang Allah bagi kepada kita sepanjang 2021. Walaupun kita ni duduk berhadapan dengan ujian, berbagai ujian setiap hari. Dan kita tanya pula diri kita, berapa banyak syukur yang kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunjuk kepada Allah bahawa aku bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Berapa banyak kita tunjuk kesyukuran kita kepada Allah. Kita pandai pula kalau kita buat baik, orang tak balas budi kita marah. Kita kata dak reti bahasa sungguh. Dak reti bahasa, dak kena jasa baik orang. Dak kena budi orang. Kita pandai, tetapi kita ni cuba kita renung balik. Kalau Allah panjangkan umur kita, adakah kita hidup dalam keadaan yang sama? Tengok pengarang sebut kita, apabila kita dengar perkara yang tak molek, lalu kita diajar untuk minta perlindungan dengan Allah. Tuan-tuan, ini adalah satu ilmu dan satu benda yang kita perlu amal. Bila kita dengar benda tak molek, kita yang pertama kita minta dengan Allah lindung kita. Bila kita ni, kebanyakan daripada kita bila kita dengar benda yang tak molek, apa kita kata? Kita akan cemuh orang yang buat perbuatan buruk tu, betul tak? Kalau dalam Facebook kita akan kutuk orang tu. Kita kutuk dulu, kutuk. Oh, itu betul sangatlah. Kutuk, kita kata dia banyak buat jahat, zalim, dia ni banyak buat dosa kepada Allah. Pertama sekali sebenarnya kita kena minta, na'udzubillah, ya Allah jauhkanlah aku daripada sifat perkara ni, sifat demikian. Satu kisah Sayyidina Umar pernah dimasukkan, Allah masukkan dalam rumah Sayyidina Umar ni orang mencuri, seorang pencuri. Lalu Sayyidina Umar ni bila keluar orang tu, bila Sayyidina Umar sedar bahawa rumah dia ni telah dimasukkan oleh pencuri, lalu Sayyidina Umar doa kepada Allah. Apa doa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar doa, moga-moga rumah aku ni adalah rumah yang terakhir dia masuk. Doa perkara kebaikan. Kita dok lacong ikedah tau. Ikedah atau dalam WhatsApp group. Mari nak cerita anak sekian-sekian. Bila dia senyap, bila Allah uji dia pula, anak dia pula naik orang, dia senyap. Betul tak?
Kadang-kadang kita tidak menggambarkan tindakan kita ni, tidak menggambarkan mendidik. Kita suka menghukum. Bila kita duduk tempat demikian, kita kena fikir balik. Apakah ulama ajar kepada kita? Ni pengarang sebut kepada kita, bila kita dengar perkara yang tak molek, dia ajar kepada kita untuk kita minta perlindungan dengan Allah, supaya kita ni tak tergolong dalam golongan-golongan yang akan menjadi isi api neraka Jahannam. Aku berlindung kepada Allah daripada perbuatan isi neraka, dan ku pohon ampun. Kita minta dengan Allah keampunan. Yang pertama, minta perlindungan dengan Allah supaya Allah pelihara kita. Kita nak Allah pelihara kita. Kita nak Allah pelihara kita daripada hidup dengan melakukan dosa. Kita nak. Kita nak pengharapan kita dengan Allah. Kita nak Allah pelihara kita daripada kita, bila orang tengok kita, orang sakit hati ke kita. Orang tengok jauh ke kita. Orang tengok kita, bila orang tengok, orang kata kita bodoh ni, hak jahat ni. Ataupun orang kata kita, hak ni buat kat orang sama ni, hak ni buat nyusah hidup orang ni. Kita minta dengan Allah supaya Allah pelihara perkara demikian. Apa yang kita nak? Kita nak apabila orang tengok kita, orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni hebat. Kita tengok muka ulama, apa kita ingat? Kita ingat kepada dosa dan pahala. Sebab apa? Dia mendidik supaya kita takut kepada perbuatan-perbuatan. Kita tinggal perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita rasa nak buat perbuatan baik. Lalu kita minta dengan Allah, ku pohon ampun. Minta dengan Allah keampunan. Keampunan yang kita pernah lakukan sepanjang hidup kita. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni kita rasa nak rehat. Betul tak? Contoh, kita kata tak payah pergi masjid lagi lah. Tak payah pergi lagi lah masjid. Sekarang pergi. Tuan-tuan, waktu Zuhur yang kita tak pergi tu, boleh balik semula ada waktu tu? Tak pernah dapat balik waktu tu. Tak pernah dapat. Dan kalau kita pergi, kita dapat manfaat. Kalau kita tak pergi, kita tak dapat manfaat. Tuan-tuan, waktu tu kita nak balik semula dan kita nak jadikan waktu tu menjadi manfaat, boleh ke tak? Tak boleh. Tetapi manusia ini sering berlaku penyesalan apabila perkara yang lepas. Tak? Lepas dah baru menyesal. Ni manusia. Kenapa? Kerana Allah cipta manusia antaranya dengan sifat lemah. Dan antaranya manusia ni Allah bagi satu sifat, iaitu sifat lupa. Al-insan an-nisyan, pelupa. Lupa sama nak buat, lupa nak buat. Sedar-sedar nak masuk 22 tahun 2022, ngaji tak pandai lagi. Tak pandai lagi ngaji. Tak? Tuan-tuan, letaklah tekad dalam dalam diri kita satu benda. Ramadan tahun ni biar kita ngaji orang yang membaca Al-Quran dengan cara baik. Tak ambil dah kokak-kokak. Benda lain kita sibuk banyak dah. Al-Quran sampai umur 60, sampai umur 50 tak boleh nak baca lacor lagi. Tak? Anak atau sekolah agama comel dah. Tapi kita pula macam mana? Sekolah mana kita ni? Tak pandang ngaji sampai tu. Tak? Maka anak bagus kita atas sekolah agama. Lalu kita ni kena renung juga untuk diri kita. Untuk diri kita, batang tubuh kita ni, ke mana kita nak bawa? Minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita minta rahmat Allah. Dalam hidup kita nak rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang. Perjalanan kehidupan kita ni, kita nak Allah tengok kita dengan kasih sayang. Allah kesian ke kita? Tak? Dengan cara apa? Kadang-kadang Allah siang ke kita ni, Allah nak suruh kita ingat ke dia, Allah uji kita. Bila kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada aku ni, ya Allah, kekuatan ingat kepadamu sentiasa, ya Allah. Kita doa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta dengan Allah supaya Allah bagi kepada kita sentiasa ingat kepada Allah, sambil kita duduk, sambil kita bangun, sambil kita berbaring, sambil kita nak tidur pun kita niat lagi, ya Allah, ya Tuhan aku tidur ni kerana-Mu, ya Allah. Tak? Kerana aku nak bangun, kalau Mu izin aku bangun untuk ibadat kerana-Mu, ya Allah. Maka apabila kita sentiasa dapat ingat kepada Allah, itulah kehidupan yang kita ada rahmat.
Kehidupan ada rahmat. Yang ulama ajar kita, yang pertama minta berlindung, yang kedua mohon keampunan kepada Allah, yang ketiga minta rahmat dengan Allah. Minta rahmat bila kita tengok manusia, tengok apa-apa, kita tengok dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok dia ni, kita tengok dia lemah, Allah yang beri kelemahan kepada dia. Kita tengok dia ni hebat, Allah beri kehebatan kepada dia. Kita tengok kita ni rasa macam hebat, Allah beri. Tak? Kita rasa kita lemah, Allah beri kepada kita. Biar kita rasa begitu. Kenapa? Kerana apabila kita tak rasa bahawa kita ni hidup dengan adanya Allah yang sentiasa bimbing kita, bawa kita, lalu kita lari daripada pegangan. Bila lari daripada pegangan, kita cari benda lain, cari kekuatan lain. Tak? Kalau budak-budak Naruto dulu lah ni tak Naruto lah ni ni boy lah. Tak? Waktu zaman superhero kita tengok Superman, Batman, siapa anak-anak tak, kecil-kecil nak terbang juga, nak teh mojo yang naik atas katil tingkat 2 terjun atas lembek. Kalau naik atas tak rumah nak tak? Tunjuk boy apa lagi, kalau tengok Spiderman ke Superman ke, semua ni dia dibesar dalam keadaan pegangan yang tidak jelas. Sebab apa? Sebab dulu dia tengok benda tu, betul lah boleh terbang. Kita betul lah, kita besar tua dah. Budak-budak tengok, rupa-rupanya itu adalah hanya lakonan semata-mata. Kita sebenarnya hidup gitu juga. Kita hidup ni, kadang-kadang kita ni tak ramai minat ngaji sifat 20. Tak? Susah, sakit kepala nak faham. Lalu jadilah pegangan kita kadang-kadang tak tahu ke mana. Tak? Dulu ada satu lagu, ada satu lagu yang mudah untuk hafal sifat 20 ni tak? Allah wujud. Lagu dia sebut Allahu wujud kidam baqat muqalal fatuhu lil hawadisi. Siapalah 20. Learning kalau tanyalah, saya rasa jeng dah rasa. Sifat 20. Tuan-tuan, mengaji sifat 20, insya-Allah akidah kita kuat. Yang ketiga disebut rahmat. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pengarang sebut dalam tajuk yang kedua. Tuan-tuan, sepenuh nak masuk tahun baru ni tak? Saya dah sebut dah tahun baru ni. Kita nak jadi apa akan datang? Hak tahun lepas dah. Hari ni start hari ni lepas dah. Hak kita duduk dalam masjid, hak kita lalu kehidupan. Kalau kita jadi pemimpin, itu lagi tajuk sikit dah. Kalau kita jadi pemimpin yang mana kita nak? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri jaminan kepada 7 golongan. 7 golongan yang akan duduk di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah beri jaminan. Orang ni apabila dia duduk mana-mana satu golongan ni, banyak-banyak golongan ni, dia duduk salah satu daripada 7 ni, lalu dia akan dapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada mahsyar esok-esok. Yang pertama, siapa yang pertama? Yang pertama al-imamul adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Tuan-tuan, benda ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Start daripada batang tubuh sendiri, ketua keluarga, ketua kampung, ketua kawasan, ketua negeri, ketua negara, semua pemimpin ditanya. Kita semua adalah pemimpin dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya lagi, hak ni Nabi sebut khusus. Ada Nabi tak sebut orang tua, Nabi tak sebut orang puang, Nabi tak sebut budak-budak. Nabi sebut wasyabun nasha'a bi ibadatillah. Yang kedua ni
pemuda yang rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni, kalau kita tengok malam ni, tuan-tuan pusing kiri tengok, pusing kanan tengok. Tahap-tahap umur berapa amal? Tak? Bira kita umur berapa? Belakang kita umur berapa? Depan kita umur berapa? Tengok. Nabi sebut secara khusus. Nabi sebut pemuda. Wasyabun. Orang muda. Orang muda ni Allah uji dia banyak masa. Allah uji dia banyak tenaga. Dia memiliki tenaga, memiliki masa, memiliki apa lagi? Kawan-kawan yang ramai. Yang paling yang kita tahu sekali orang muda ni Allah beri kepada dia tenaga, kekuatan. Tak? Jadi pemuda ni perlulah ambil peluang di antara maghrib dan isyak supaya kita jadi orang yang jaga ibadah. Jaga ibadah macam mana? Kita banyak-banyakkan buat perkara yang kita buat, pertama yang baik, yang kedua sentiasa niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh jaga sembahyang jemaah. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang lelaki orang lelaki, seorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Nak pergi sokmo. Tunggu bila lepas mayang isyak, balik tu dia niat dah nak pergi mayang masjid subuh pula esok. Balik mayang subuh, niat pula nak pergi mayang zuhur. Tak? Dan apabila ada majlis ilmu, dia rasa bangun untuk pergi dengar majlis ilmu. Biar kita jadi manusia macam ni. Kemudian dua orang yang bersahabat kerana Allah Subhanahu wa taala. Binalah sahabat. Sebelum ni kita bina kawan-kawan kerana kepentingan dunia, kepentingan kedudukan, kepentingan pendapatan, kepentingan macam-macam kepentingan. Tetapi kita tukar balik. Kepentingan kita berhubung, kita bina ukhuwah ini, persaudaraan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang berkecantikan, yang berkedudukan, ada takhta pula untuk berzina, lalu dia tolak. Dia kata, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, seseorang yang bersedekah. Dia sedekah dan sehingga sedekah dia susuk. Tangan kiri dia tak tahu bahawa tangan kanan dia sedekah. Nak jadi golongan mana? Kita boleh pilih. Supaya apa? Supaya tahun akan datang, hari-hari yang mendatang, kita menjadi orang yang lebih baik. Orang yang lebih baik kerana masa yang lepas tak pernah kita dapat gustar balik. Yang terakhir, seorang yang rajulun zakarallah, ada seorang lelaki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi. Seorang lelaki yang dia duduk, tuan-tuan, seorang lelaki yang dia duduk, dia berzikir kepada Allah, dia muhasabah, lalu dia menitiskan air mata. Hak ni hak paling ngelas sekali, dan diberi jaminan dia dapat duduk di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Tengah pada mahsyar, macam-macam hadis sebut tentang orang duduk di pada mahsyar. Ada keadaan duduk dalam keadaan berpeluh, sekerat buku lali, sekerat lutut, sekerat keti, sekerat pinggang, sekerat tekuk ada. Tuan-tuan, sebab apa kita tak rasa apa-apa benda ni? Kerana perkara ni tak berlaku lagi. Itu yang pertama, tak berlaku lagi. Yang kedua, kita tidak rasa bahawa kehidupan yang akan kita hidup di padang mahsyar, kehidupan yang kita hidup di padang mahsyar adalah kita hidup macam ni. Macam inilah tuan-tuan. Kita hidup dan kita sedar, kita dipaparkan segala amal ibadah yang kita pernah lakukan. Kita akan dipaparkan segala maksiat yang pernah kita lakukan di padang mahsyar, seperti kita hidup hari ni. Tuan-tuan tengok TV situ,
Tengok skrin yang ada. Tuan-tuan tengok kawan kita. Kawan kita tengok kita. Begitulah di padang mahsyar. Tetapi disebut dalam Al-Quran, apabila padang mahsyar, masing-masing tidak sempat ambil tahu tentang diri masing-masing. Adik tak sempat ambil tahu tentang abang. Suami tak sempat ambil tahu tentang kakak. Bahkan diri sendiri tidak mampu untuk ambil tahu tentang diri sendiri. Dalam keadaan demikian, takut yang amat. Tetapi jaminan satu hadis Nabi mari kepada kita, yang terakhir 7 golongan ni saya sebut pada malam ni, iaitu seorang laki-laki yang apabila dia berzikir, dia ingat kepada Allah, dia muhasabah, lalu dia menitiskan air mata, lalu dia diberi jaminan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar, iaitu dia duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, inilah 7 golongan yang Allah perintahkan Nabi suruh bagi tahu kepada manusia, jaminan daripada Allah nak beri kebaikan, kebahagiaan di padang mahsyar, waktu mana seluruh manusia sibuk dalam keadaan hal masing-masing yang pernah mereka lakukan di atas muka bumi. Tapi Rasulullah beri jaminan, seorang yang bangun tengah malam ataupun dia duduk berseorangan, lalu dia berzikir, dia ingat kepada Allah, dia ingat kepada dosa-dosa yang pernah lakukan, lalu tertitiklah air mata dia, lalu dia ni dia beri jaminan duduk di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Kurangkan sibuk tentang diri orang. Kurangkan sibuk tentang perkara-perkara kecil. Kita banyak rasa hati dengan orang. Hak tu kita banyak. Kita jual orang belah rumah dak beli dengan kita kecil hati. Kita tengok perniagaan orang maju, kita kecil hati, kita sakit hati. Itu banyak dalam masyarakat kita, perkara-perkara yang benda-benda kecil kita ambil hati. Tetapi kita tak fikir macam mana kita nak dapat kebahagiaan di yaumul mahsyar. Hadis malam ni bagi tahu kepada kita bahawa jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita. Tuan-tuan, dalam kitab Imam As-Salbanna sebut, peringatan 10 peringatan wasiat Imam As-Salbanna. Pertamanya, Imam As-Salbanna sarang kepada kita, suruh kita ni belajar Al-Quran. Kemudian mendalami Al-Quran, memahami Al-Quran, hidup beramal dengan amalan Al-Quran. Bagaimana ditanya kepada Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Kita tak boleh buat seperti itu, tapi kita boleh berusaha. Satu Aisyah dah ke? Isyak dah lagi. Biasa bunyi beduk lah. Dak isyak lagi. Berapa minit lagi? 7.19 kan tak? Berapa minit lagi? Nampak macam nak sambut tahun baru. Saya nak bertiawa lah. Tak? Berapa minit lagi isyak? Kan lajak kan bangun bakat balik. Dia marah tu. Balik belebeh. Tak cakap isyak habis lama, dak berhenti. Orang nak pergi sambut tahun baru dekat jambatan Drawbridge. Tak boleh gigi dak dengar angguk-angguk padahal nak balik. Tak. Jadi 8.21 sini. Saya situ berapa? 8.21. 8.21. Kalau dak berhenti kau akak tangan. Kalau akak tangan dak berhenti kau akak saya pula tak luar tu. Tak. Jadi tuan-tuan, di akhir-akhir ni kita ambillah masa yang singkat, kita renung balik masa yang kita ada. Berapa kali kita boleh tamat Quran tahun ni? Masa yang banyak Allah kan lockdown. Berapa kali kita boleh habis Quran? Ada. Tadi tahun mendatang, hari mendatang, kita ambil peluang baik-baik supaya kita dapat manfaatkan masa yang Allah bagi kepada kita lagi. Baki-baki hidup. Kalau 64 dah umur, tak sedar juga, memang nak kena rodang lah tu. Orang kata orang tua dulu panggil rodang ataupun piak. Maka
sebelum kita kena piak, sebelum kita kena rodang, sebelum kena pukul, sebelum kena palu, sebelum kena selang di air, peluh diri kita sendiri, sebelum kita dipaparkan amal ataupun perbuatan buruk kita atas dunia ni, kita ambil peluang Allah bagi hidup kita ni, ada kita buat kebaikan. Bangun kita istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, sebenarnya perkataan-perkataan zikir-zikir kalau kita sebut 10 cukup dah. Tak nanti 1000, 10. Sebab apa saya kata 10? Sebab setiap satu sebutan, tetapi kita memahami, kita mendalami, kita cuba datangkan, hadirkan diri kita, kita faham apa yang kita sebut, lalu kita dapat hidupkan hati kita. Bila sebut 1000, keras ketung hati, kita ketahuilah bahawa titik-titik hitam pada hati kita terlalu banyak. Lalu kita kena muhasabah, duduk istighfar kepada Allah, zikir, sebut kebesaran Allah, kita rasakan diri kita ni dhaif, kekurangan, barulah kita akan dapat sifat-sifat mahmudah yang ada pada orang-orang yang soleh. Kalau ikut sini 81 dah. Dah isyak hari. Saya takut suara saya kuat dah dengar geduk. Isyak dah. Saya berhenti lah. Pasal ada orang dah suruh berhenti. Jadi sebenarnya malam ni saya duk baca kitab Tanbihul Ghafilin, tapi second last tadi ending dia saya ambil 7 golongan yang Nabi beri jaminan untuk dapat naungan arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ambillah peluang, belajar banyak-banyak supaya kalau kita balik kepada Allah, kita balik dalam keadaan husnul khatimah dan dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Mudah-mudahan pertemuan dan perkongsian pada malam ni dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.